Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Kita rafa'kan kesyukuran dapat duduk majlis ilmu lagi. Sambung pengajian kitab Munyatul Musalli, muka surat 16, dua daripada atas. Muka surat tu Jawi, Rumi muka surat 45. Nombor 11. Dia ada nombor? Ada? Tak ada nombor? Ada yang nombor 11 kan? Nombor 11. Kita bahas bab apa ni? Kita membahaskan bab pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan bila sembahyang tu kena ada 3. Zahir, batin kena ada. Tasawufnya lah, fiqahnya, tasawufnya kena ada. Kemudian kebajikan perbuatan sembahyang. Apa? Nombor satu tulis sini, apabila berdiri hamba kepada sembahyang berkata Allahu Akbar hendaklah ia muqaranah. Sama juga, 3 juga. Masih lagi 3 lagi. Kemudian bila baca auzubillah, faham apa yang nak dirasakan kan. Baca Fatihah, apa yang nak dirasa. Itulah kita bincang masa tu. Takut lupa je. Yang ketujuh, bila rukuk nak rasa apa? Rasa tu. Rukuk tu tak rukuk, rasa tu yang penting. Dan ketika baca Subhana Rabbil Azim tu, rasa apa? Apa lagi? Ketika engkau angkat kepalamu dari i'tidal, sebut Sami'allahu liman hamidah, rasa apa? Rabbana lakal hamd, rasa apa? Ni maksudnya kita kira tasawuf lah. Tasawuf ni kan rasa kan. Rasa. Akidah ni pegang. Fiqah ni buat. Dia gitulah. Kena ada 3-3 baru sempurna agama kita. Ada pegangan, ada perbuatan, ada rasa. Cukup lah. Sembahyang, pegang, sembah Allah. Kena faham lah macam mana Allah, keadaan Allah tu. Sembah, pegangan. Lepas tu pula tak semata-mata pegang aja. Itu yang jadi sembahyang apa? Sembahyang niat lah, sembahyang apa, duk pegang aja lah tu. Kena ada perbuatan yang kita panggil tunduk, sujud dan sebagainya, rukuk, sujud dan sebagainya, kena ada. Kemudian kena ada pula hati pula. Duk rasa apa? Duk belagak dengan orang ke? Janganlah belagak. Masa nak sujud tu rasalah hina sikit. Masa baca Fatihah tu rasalah minta pada Allah. Masa amin tu, itulah rasalah kan. Okey. Kemudian bila nombor 9 engkau sujud, maka itu apa perlu dirasai. Saya sebut gitu je lah. Sebab kita dah biasa sebelum ni. Dan nombor 10, bila kau duduk di antara dua sujud, rasa apa ketika baca Rabbi fili warhamni. Janganlah seumpama air lalu je. Rabbi fili warhamni wajibuni wa'fa'ni wa'zini wa'afni wa'fa'ni. Gitu. Subhanallah wa bihamdi. Ambul. Apa takkan rasa gitu je? Takkan baca gitu sekadar air lalu je.
maka tak ada perubahan lah sembahyang kita, ataupun sembahyang kita tak dapat membaikkan lagi lah kita punya kehidupan. Sepatut solat ni dapat lebih membaiki kehidupan kita, tu sepatutnya. Dan dapat mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab yang ada tiga tu lah. Kalau tak ada tiga, tak dapat fahsyak, tak dapat mungkar. Macam contoh yang saya bagi, sembahyang yang seumpama air lalu, baca macam seumpama air lalu, buat macam seumpama air lalu, jalan macam tu aja, tanpa ada rasa, tanpa ada pegang, semata-mata ada perbuatan, seumpama kucing patung, tak ada roh. Jadi tikus datang begak depan dia pun dia tak boleh buat apa, sebab dia kucing patung, ataupun kucing patung yang boleh bawa duit kat atas dia tu, dia tak boleh gerak. Tapi kalau sembahyang yang ada pegangan, ada perbuatan dan ada dalaman, rasa tu ada, maka dia seumpama kucing betul, kucing hidup. Bukan sekadar dia boleh tangkap, sepak, makan tikus tu, balas bau dia, bau tikus tu pun kucing dah tak mau dekat dah. Padahal kucing tu tak ada, sebab dah mati ni, langgar dengan tuan dia. Duduk bawah tayar, undur-undur mati tapi bau dia tu berapa lama nak hilang? Sebulan kot. Bau jebat dia, bau tu lah bau kucing. Kadang-kadang kita tak bau, tapi tikus bau. Tikus bau nak masuk, U-turn balik. Padahal tuan dia dah mati. Nak bagi tahu, bila sembahyang tu ada tiga-tiga, dia dapat mencegah. Dia bukan sahaja dapat menerkam dosa-dosa ataupun mengelakkan dosa-dosa, bukan dapat pahala, bukan sekadar tu, dia dapat mengelakkan jauh lagi maksiat nak datang. Kawan dia nak ajak pergi tempat-tempat maksiat, tiba-tiba kawan tu tak jadi, tiba-tiba kawan tu dapat call, tengok-tengok hilang dah. Aku baru nak ajak dia pergi mana-mana, Pampai tadi, tiba-tiba dapat call, bini call ke, siapa call ke, ya kejap-kejap, tengok mana kau tadi, tak ada dah, nampak Allah selamatkan. Gitulah. Sebab apa? Sebab sembahyang dia tadi tu ada roh. Dia dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Masuk kita yang ke-11, kata pengarang, qala al-mu'allif rahimahullah taala, maka apabila ni muka surat 12, muka surat 16 dua daripada atas, ataupun muka surat 45 yang bawah sekali tu. Maka 45 Rumi, maka apabila engkau duduk tasyahud, duduk tahiyat tu lah, dan membaca tahiyat, duduk tasyahud membaca tahiyat. Kita dah bincang sebelum ni, tasyahud diambil daripada asyhadu. Kat atas asyhadu, kita panggil lah asyhadu sebab tasyahud. Kalau kat depan tu apa, Inna A'tayna, kita panggil surah Inna A'tayna. Sedangkan Al-Kautsar nama surah, tapi boleh aja panggil Inna A'tayna kan. Kalau depan tu ada Alhamdulillah, kita baca surah Alhamdulillah, boleh je. Sedangkan surah Fatihah nama dia. Itulah. Kalau nak baca surah Baqarah juzuk yang kedua, cuba baca Sayakul. Tapi bukan Sayakul, tu juzuk yang kedua. Apa Sayakul kan? Boleh, tak ada masalah. Sama juga, sebab dia ada asyhadu, maka kita panggil tasyahud. Tasyahud tak asyhadu lah. Dan membaca tahiyat. Tahiyat ni kenapa? Kerana ada at-tahiyatul mubah. Tasyahud asyhadu an la ilaha illallah ada dalam tu juga. Jadi tahiyat kerana ada at-tahiyat. Jadi apabila duduk tasyahud dan membaca tahiyat, nampak tak pengarang kita kaya, vocabulary dia kaya, perkataan dia tu kaya. Kalau kita mungkin kita akan kata, bila engkau duduk tasyahud dan membaca tasyahud, apabila engkau duduk tahiyat dan membaca tahiyat. Tapi pengarang kita tak, dia guna apabila duduk tasyahud membaca tahiyat. Benda yang sama, nak bagi tahu banyak vocabulary. Banyak makna yang sama je. Maka engkau baca At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Okey, baca boleh baca, selalu dah baca. Maknanya, nak rasa apa? Rasanya. Maknanya. Bila maknanya, dia bukan maksud terjemahan tau, bukan erti. Kalau erti lain. Kalau erti at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, erti dia at-tahiyah, penghormatan. Kalau kita tambah sikit, segala bentuk penghormatan. Itu dia punya erti tau. Daripada Arab tukar Melayu. Segala bentuk penghormatan, at-tahiyatul mubarakah. Mubarakah ni pujian. Boleh kata gitu juga. Boleh juga. At-tahiyatul mubarakah boleh juga. At-tahiyatul mubarakah tak boleh. Segala bentuk penghormatan. At-tahiyatu yang maksud pujian sekali.
Maksudnya at-tahiyyah maksudnya segala bentuk penghormatan ataupun segala bentuk pujian. Tu baru kena. At-tahiyyatul mubarakah tu maksud mubarak tu pula maksudnya kebaikan lah, berkat kan. Kita dah bincang berkaitan maksud berkat tu lebih dekat dengan Allah. Duit yang berkat, dengan duit tu dapat makin dekat dengan Allah. Umur yang berkat, makin bertambah umur makin dekat dengan Allah. Anak yang berkat, makin anak amat dapat dekat dengan Allah, kan? Jadi berkat maksudnya, berkat tu maksud kebaikan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala bentuk penghormatan, pujian, segala bentuk kebaikan, tayyibat, kebaikan, hanya milik Allah. Itu dia punya erti. Tapi nak rasa, tu yang dia rasa tu lain tu, langit dengan bumi tu. Kalau kita tengok at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maknanya kekal kerajaan selamanya. Mana ada kerajaan dalam tu? Kekal kerajaan selamanya itu bagi Allah. Mana ada perkataan kerajaan? Betul? Yang mempunyai sembahyang. Apa benda pula tu? Yang 5 waktu. Mana ada? Salawat tu adalah kot. Tiada sayugia. Maksudnya tiada sayugia tu maksud tak boleh. Tiada sayugia tu maksud tak boleh. Tak boleh. Sebab sayugia ni banyak maksud. Sebab sayugia ni bahasa Melayu. Banyak maksud. Kadang-kadang tak elok. Tak, sayugia tu maksudnya elok. Kalau tiada sayugia tidak elok lah. Kita ambil perkataan sayugia saja. Kadang-kadang sayugia tu maksud elok. Kadang-kadang sayugia tu maksud bagus. Kadang sayugia tu maksud wajib. Tu. Dia tengok pada ayat sayugia ni. Tapi dalam maksud ni tiada sayugia. Maksudnya sayugia ni dalam masalah ni adalah boleh. Maksudnya tiada boleh. Makna bahasa lain tak boleh. Boleh pula umum. Tak boleh apa? Haram. Jadi maksud sayugia kadang-kadang maksudnya wajib. Kadang-kadang. Jadi bila tiada sayugia, tiada wajib, kan? Jadi sayugia ni maksud boleh. Dalam masalah tu boleh. Jadi tiada boleh, tak boleh. Tak boleh tak maksud haram. Bahawa disembahyangkan melainkan Allah. Maksudnya bila baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sebab tu saya sebut dah sebelum ni kan, kita salah faham. Banyak guru-guru kita dalam kitab-kitab tulis, kalau nak khusyuk, faham makna. Bukan main baca aja. Itu kan kita silap faham. Saya dah terang sebelum ni kan. Kita silap faham. Silap faham kita pergi ambil terjemahan, kita baca Fatihah punya terjemahan, Baqarah punya terjemahan, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang Maha tinggi. Ambil terjemahan, bila kita baca ayat Quran, surah, zikir-zikir semua tu, wirid-wirid yang kita baca tu, kita automatik mulut kita baca, otak kita atau hati kita duduk baca terjemahan. Bukan. Tak jadi. Tak jadi. Yang maksud faham makna, bukan faham erti ataupun terjemahan, bukan. Faham makna. Bila faham makna, dia tak keluar dalam otak kita, dalam hati kita, dia tak keluar macam ni. Maha suci Allah yang Maha tinggi. Tak keluar. Dia sebab bila dia makna, dia faham. Dia faham terus. Dia tak keluar. Dia tak keluar perkataan-perkataan. Macam kita faham kan, kalau kita faham, apa yang kita faham? Kereta. Kita tak faham kereta. Tak, kita faham kereta. Tuk, kan? Nak cakap tak kerti. Tung. Ada tak? Faham tak? Tu yang nak. Itu yang kita nak. Kalau sebut kat rumah kita ada tong gas. Dia bukan tong gas. Bukan. Tong gas. Tu ada. Macam mana nak cakap? Teruk. Kalau mudah, terus terbayang. Kalau bayang lah. Ke terbayang macam mana? Mula-mula dia punya atas, tong gas atas dulu. Lepas tu ada lubang-lubang warna hijau. Lepas tu ke bawah tulis 14 kg. Turun ke bawah. Belum nampak lagi. Oh, lamanya kau nak faham tong gas. Lepas tu bawah, okey, dah besar tu. Macam tu ya. Kereta. Okey, tayak. Tayak. Ada 2. Macam basikal. Kejap. Kereta. Okey. Oh, ada pintu. Oh, pintu ada 4. Bukan situ. Kalau kata kereta. Kereta kau hilang. Mana ada? Kereta hilang. Sekejap. Kereta hilang lagi. Tak, mana ada? Kereta hilang. Boom, terus. Dalam kepala ada kereta dah. Warna apa semua dah. Kan? Macam tu lah. Bila sebut baca tu, tu ada. Tup. Kalau kita ikut terjemahan, dia akan mengganggu semayang. Tak khusyuk. Dan kita sangka ianya khusyuk. Sebab kita kata kita nak khusyuk, kena faham makna. Tapi kita pergi baca terjemahan. Jadi tak khusyuk. Seolah bercakap-cakap dalam hati. Macam mana kita semayang? Batal tak macam? Orang sebelah ni duduk semayang kat belakang. Aku memang tak puas. Ini cerita hati ni, bukan mulut ni, hati. Dia semayang kat belakang, tepi aku. Semayang jauh-jauh, sibuk semayang kat sini. Dia cakap, batal tak? Tak batal.
Khusyuk tak? Tak khusyuk. Sebab dia bercakap. Hadisun nafsi dia panggil. Bercakap dengan diri dia. Tak boleh. Kau tengok depan, cepatlah sikit, baca panjang pula iman ni. Orang apa dah kerja. Bercakap kan? Ataupun laju ni, baca pendek. Memang makmum kerja komplain aja. Bila panjang sangat, apa pendek sangat. Duduk cakap. Batal ke? Tak batal. Tapi makruh lah. Sebab tak khusyuk. Sama juga. Segala puji bagi ni hati ni. Sebab tak boleh nak keluarkan hati, saya kena kebut kat mulut lah juga. Mulut dia alhamdulillah rabbil alamin. Dalam hati segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tak khusyuk tu namanya. Sebab apa maksud segala puji bagi Allah tu apa? Segala puji Allah. Tuhan sekalian alam. Tuhan tu maksud ilah. Ilah tu maksud apa? Tuhan macam mana? Sekalian alam. Alam ada berapa? Sebab sekalian mesti banyak. Ke satu alam. Dia jadi gitu lah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Tu ulah. Maha suci Allah yang maha azim. Azim apa? Maha agung. Agung tu apa? Maha suci Allah yang maha tinggi. A'la. Masa sujud. Apa? A'la dengan agung. A'la tu tinggi. Agung tu agung. Macam tinggi dengan agung lebih kurang. Nanti tak dapat. Maha suci Allah yang maha tinggi. Apa? Kita bukan nak tu. Kita nak maha suci Allah yang maha agung. Pup, faham tu. Tu kena kita tahu lah. Faham tu kita nak itu makna. Sebab tu dia bagi tahu ni. Bila baca tu, pup makna tu. Makna itu yang maksud untuk khusyuk, faham makna. Bukan untuk khusyuk pergi hafal. Ramai orang silap faham pergi hafal. Lagi tak khusyuk lah. Baik tak pergi hafal. Kurang-kurang ada time dia khusyuk sendiri. Dalam seminit ke 30 saat. Kalau baca macam tu sepanjang semayang, tak khusyuk sepanjang semayang. Kena tipu dengan setan lah. Sebab tu aku ingat satu-satu masa aku baca slow-slow tu memang ada terjemah dalam kepala satu-satu. Elok-elok sebelum ni tengah sembahyang 4 rakaat, ada juga 15 saat khusyuk. Jadilah 15 saat, yang lain semua berberangan. Tapi lepas dia belajar, dia salah faham, bukan 4 rakaat semua tak khusyuk. Tapi dia kata khusyuk. Kena tipu dengan setan. Baik dia tak payah baca terjemahan semua-semua tu, dapat juga khusyuk kadang-kadang 15 saat. Setiap orang dia akan dapat tu. Sikit-sikit, kadang-kadang seronok. Dia tak dapat 4 rakaat, tu wali. Tak rasa macam duduk bawah air terjun lah, rasa macam melayang-layang lah. Itu macam mana tu wali. Kita memang melayang-layang. Tapi kadang-kadang ada 5 saat. Khusyuknya sembahyang ni, sedapnya sujud ni. Nak cakap tak boleh. Jadilah dapat tu. Walaupun apa nasib. Ini dia terjemah, hati duduk bercakap, tak faham apa yang dia cakap. Yang cakap tu maksud terjemahan tadi. Boleh faham? Boleh faham? Ada yang boleh faham. Contohnya ihdinas siratal mustaqim, boleh faham kan? Tunjuk aku jalan yang lurus. Tak boleh juga. Lurus tu macam mana? Kena faham juga lurus tu maksud apa. Mungkin boleh secara umum lurus tu jalan yang betul lah. Boleh juga kan? Boleh lah, adalah sikit-sikit. Tapi banyaknya tak faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Boleh lah. Hanya engkau aku sembah, hanya engkau aku minta pertolongan. Itu boleh. Tapi alhamdulillah rabbil alamin nak faham apa? Ar-Rahmanir Rahim nak faham apa? Nak faham tu, nak makna tu. Pengasih penyayang. Apa? Nak faham Maliki Yawmiddin yang memiliki hari agama, hari akhirat lah. Apa? Milik hari akhirat tu apa? Bukan hari akhirat dia, bumi pun milik, kita pun milik Allah. Jadi apa nak rasa ketika membaca Maliki Yawmiddin? Akhir sekali tak khusyuk sebab yang memiliki hari pembalasan. Apa? Memiliki tu apa? Hari pembalasan tu faham, hari akhirat, huru-hara semua tahu. Yang memiliki tahu. Kalau kita kata yang memiliki hari pembalasan, hari din, hari agama, hari akhirat, habis tu sekarang ni Allah tak milik ke? Milik juga. Tapi kenapa nak bagi tahu yang memiliki tu? Baik. Macam mana nampak? Dia akan jadi gitu. Tapi ada juga yang boleh faham, yang direct tu boleh faham je. Apa? Rabbil fili, ya Allah ampunkan aku. Boleh faham terus kan? Warhamni. Warhamni payah sikit nak faham. Apa rahmati tu apa? Rahmat aku. Apa rahmat? Ada yang boleh faham, ada yang boleh faham. Tapi kebanyakannya tak boleh faham. Cuba tak katalah semua. Cuba bila dia baca terjemahan tu, kalau dia faham perkara tu, okey. Sekarang ni dia baca terjemahan, bukannya faham. Jadi sebab tu dia bagi tahu makna. Bila baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, maknanya kekal kerajaan selamanya itu bagi Allah. Besok kerajaan ni, kita kata kerajaan tu maksud segala cakrawala, segala bumi langit tu lah maksud kerajaan. Sebab semua tu dikontrol oleh Allah. Jadi kita panggil kerajaan tu lah. Kerajaan selamanya bagi Allah yang mempunyai sembahyang 5 waktu. Yang mempunyai sembahyang 5 waktu. Tuan punya sembahyang lah. Tuan punya sembahyang. Jadi kita sembahyang sembah Allah,
kita kena rasa Allah ni tuan sembahyang. Yang mana tuan sembahyang? Yang mana tuan sembahyang ni ada kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan ni lah semua yang menguruskan langit bumi semua ni. Ini baru kita punya sistem suria. Ada lagi kan orang ada jumpa-jumpa yang lain-lain lagi. Itu baru sistem suria kita. Kecil aja kalau nak banding. Kita ni macam debu aja dekat angkasa. Kita ni macam debu. Kita ni maksud bumi ni macam debu aja dekat angkasa. Orang dah jumpa dah sekarang. Jadi makna kerajaan tu semua milik Allah. Yang mana Allah ni tuan punya sembahyang. Tengah macam at-tahiyat tu kena rasa macam tu. Tiada sayudia, tak boleh, haram bahawa disembahyangkan melainkannya. Maksudnya tak boleh sembah sesiapa melainkan sembah Allah. Itu maksud tu nak rasa gitu. Jadi dengan kita fikir macam tu, tak boleh sembah apa-apa selain pada Allah sembah. Kan satu penghormatan. Itu kan dia punya erti. Segala bentuk penghormatan, pujian bagi Allah. Itu dia punya erti. Maka makna dia macam tu. Kena rasa macam tu. Kerajaan Allah, hebatnya dunia ni, semua hebatnya Allah punya. Allah pula dia ada milik dia. Milik dia adalah sembahyang kita buat ini adalah milik Allah. Dengan maksud kita tak boleh sembah yang lain selain sembah Allah. Rasa ketika baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Berbeza tak dengan erti? Berbeza. Segala bentuk penghormatan, segala bentuk pujian, segala bentuk kebaikan hanya milik Allah. Faham? Kalau hidup baca gitu. Tak dapat, tak menyerap, tak serap. Tak serap pun dalam hati. Okey, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu ya Rasulullah. Okey, kalau kita tengok ni makna ni dulu. Kita tengok apa erti dia dulu. Segala assalamu alayka, segala assalamu alayka, salam tu selamatlah. Segala keselamatan ataupun pemeliharaan Allah peliharalah. Segala pemeliharaan assalamualaikum dan segala pertolongan boleh juga dengan maksud selamat kan. Alaika ke atas kamu, ka tu adalah kamu nabi lah. Kamu nabi. Ayyuhan nabi, ka tu maksud engkau tu maksud ayyuhan nabi, wahai nabi kita lah. Wa rahmatullah, dapat rahmat Allah, wa barakatuh, dapat segala keberkatan dan kurnia Allah. Tak serap. Nak serap macam mana? Nak rasa apa? Segala pertolongan Allah untuk Nabi, pemeliharaan Allah untuk Nabi, rahmat Allah untuk Nabi, kurnia Allah untuk Nabi. Macam boleh sikit-sikit masuk, tak apa serap sangat. Gitu-gitu. Apa nak rasa ni? Sejahtera atasmu ya Rasulullah. Sejahtera tu masuk selamat. Selamat ataupun apa macam ni? Selamat. Mudah-mudahan apa? Wahai Rasulullah, selamatlah engkau. Macam tu. Kan lain tu. Kalau kita pemeliharaan dan pertolongan untuk wahai Nabi, kan dia tak berapa nak rasa sangat. Sejahteralah kamu. Kalau macam kan kalau orang mati kita kata, oh masa engkau dah sampai, masa kami mungkin kami akan menyusul kamu. Kata-kata dah mati orang tu kan, kita kata maka sejahteralah engkau di alam sana. Kan nampak perasa tak kita kata? Rasalah. Sejahteralah engkau di alam sana. Yang kita kata kat dia, yang orang Kristian letak RIP tu, rest in peace kan. Apa tu kita tak boleh kata dekat orang Kristian rest in peace bila dia mati. Tak boleh. Sebab itu maksud sejahteralah bagi kamu di alam sana. Sejahtera ke Kristian? Kafir kan? Tak sejahtera. Mana boleh? Tak boleh. Mana kita mendoakan kesejahteraan dia? Jadi, tapi yang ini kita cakap dekat orang Islam, bolehlah. Sejahteralah engkau di alam sana. Masa engkau telah sampai. Ini sebenarnya ayat-ayat talqin ni. Kalau baca talqin kat bahasa Arab memang tak faham lah. Kalau bahasa Melayu tu lah maksud dia. Masa engkau dah sampai. Masa kami belum lagi. Nanti kami akan menyusul engkau. Sejahteralah engkau, amanlah engkau di sana. Jadi maksudnya bila kita sejahteralah engkau di alam sana, macam tu juga kita katakan Nabi. Sejahtera ke atasmu ya Rasulullah. Sebab banyak dah kau tolong kami ni umatnya. Sejahteralah, berbahagialah engkau ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan suruhan Tuhan engkau. Dengan maksudnya ni, maksud engkau telah menyampaikan suruhan Allah dengan mantap sekali, kan? Dan engkau nasihat bagi umat engkau. Engkau tak lupa untuk kami nasihat. Itu semua yang Nabi pernah buat. Macam kita cerita orang yang dah mati tu samalah kita cerita orang yang dah mati tu kan. Engkau lah banyak bantu aku dulu, tapi tak boleh cakap kat kubur. Setengah kata ulama kata haram cakap kat kubur, setengah kata makruh. Cakap kan macam orang kafir kan. Dia nak kahwin ke dia orang mak, dia pegang batu nisan. Tapi orang kafir tak batu nisan lah, dia pegang apa? Tak kisahlah dia pegang dia punya kubur tu kan.
Saya dibawa ni, jadi gini-gini. Ataupun suami nak kahwin ni, isteri mati, dia bawa inilah bakal madu awak, walaupun awak dah mati, nak kenal lah, nanti awak janganlah marah-marah di alam sana. Tak boleh. Cakap tak boleh. Ataupun dia dapat apa-apa masalah, dia pergi kubur, dia pun, mak, ayah, inilah nasib anak mak macam mana, mak macam mana kat sana. Cakap tak boleh. Setengah kata haram, setengah kata makruh. Tak boleh. Itu orang kafir punya. Kita nak cakap benda, mana boleh cakap? Betul? Nak buat apa? Doa. Cakap buat apa ni? Dia duduk alam lain dah. Jadi tak boleh cakap. Jadi maksudnya kita tak cakap, tapi seolah-olah macam tu lah rasa tu. Maksudnya kita kata rasa macam mana? Kita kata mungkin kita kata kat orang lah kot, ataupun kita kata dekat, kita bukan kata dekat dia, kita kata seorang-seorang, bercakap seorang-seorang, boleh juga. Kita cakap secara umum seorang-seorang, masa kau dah sampai, bukan cakap dengan dia, kita untuk cakap dengan diri kita sendiri, no problem. Masa kau dah sampai, tak lama lagi masa aku pula, amallah engkau di sana. Tu macam doa buat dia tu, amallah engkau. Tapi bukan cakap dengan dia. Orang depan kubur tak apa, janji bukan cakap dengan dia, bukan niat nak cakap dengan dia, bukan. Nak cakap kat rumah, cakap kat mana-mana. Macam tu lah rasa tu yang kita nak. Sebab dia banyak tolong, kau banyak tolong aku dulu, tak sempat, aku nak balas kau punya. Dia bukan nak cakap kat orang, dia macam cakap kat diri dia sendiri, macam meluahkan perasaan. Boleh, tak ada masalah yang tu. Ini macam tu lah lebih kurang, iaitu engkau sampaikan suruhan Tuhan engkau. Apa yang Allah bagi wahyu engkau sampaikan dengan bermacam-macam kesusahan yang kau tempuh, dan engkau nasihat bagi umat engkau. Kau tak lupa kami ni ya Rasulullah, kau tak lupa kami. Yang orang duk burdah-burdah, duk nyanyi-nyanyi nasyid-nasyid tu lah, dia bukan cakap dengan Nabi. Dia bukan, dia cuma meluahkan aja. Dia meluahkan, dia cuma cakap dengan diri dia. Mungkin dia cakap dengan orang yang nyanyi, sama lah. Kita nyanyi je lah, kita tak faham benda kan. Jadi engkau nasihat bagi umat engkau nasihat kepada kami macam-macam. Engkau pesan kat kami akhir zaman gini. Terima kasih banyak-banyaklah. Warahmatullah, dan rahmat Allah. Warahmatullah dan rahmat Allah untuk engkau, kerana engkau dah sampai suruhan Tuhan engkau, dan engkau bagi nasihat yang sangat baik untuk kami. Warahmatullah dan ridwan. Ridwan ni redha lah. Redha Allah dan ridwan, keredaan Allah bagimu. Jadi lepas kau dah buat macam-macam ni, mudah-mudahan Allah meredaimu. Allah meredaimu ni, ini lebih boleh kita kata doa lah juga. Doa lah. Okey. Ini lagi. Tak kat sini. Bunyi. Kacau gua. Jadi ridwan, keredaan kau, mudahan Allah memberi kau redha sebab macam-macam dah kau buat ni. Okey. Wajib dan berkat atasmu dan ahlimu. Wajib dan berkat, kebaikan, kemuliaan, keberkatan atasmu dan ahlimu. Ahli tu keluarga lah, keluarga Nabi sampai sekarang. Yakni ahlimu tu maksudnya yakni segala isi rumahmu. Maksudnya ahli bait, maksudnya keluarga Nabi itulah. Kita minta untuk Nabi dan keluarga Nabi. Kita rasa gitu. Rasa macam mana? Ya Allah, bagusnya ataupun baiknya ataupun leganya aku, Nabi dah sampaikan semua apa yang Tuhan dia suruh, dan Nabi banyak pesan pada kita. Amanlah engkau di sana, sejahtera, aman samalah di sana. Engkau duduklah dalam redha Allah, engkau duduklah dalam rahmat Allah. Berkat daripada kerja kamu yang kamu buat tu, maka bukan kamu je, dengan ahli-ahli keluargamu pun sama, segala isi rumahmu pun sama jugalah. Rasa gitu. Sebab kita baca Assalamualaikum. Kalau kita tengok bahasa Arab sikit, ka tu dia panggil dhamir khitab. Dia ada dhamir ghaib. Dhamir ghaib ni dia. Kan? Dia, orang tu tak ada kat situ, kita nak cakap pasal dia, kita kena guna ganti nama dia. Huwa hiya. Kena guna ganti nama dia. Maksudnya dia, maknanya dia tak ada kat situ. Kalau guna dia tapi dia ada kat situ, tak reti bercakap. Jangan. Dia kita kata dia nak pergi mana? Dia tengok, dia nak pergi mana? Sebab dia tu kena tak ada kat situ. Tu ada, mana boleh cakap dia. Kena tanya, engkau nak pergi mana? Tu khitab dia panggil. Bila ka, engkau, kau, ka, ki, ka, kuma, kunna, kum, semua itulah.
Bila dia mesti kena ada di situ. Kalau tidak, tak sah bercakap. Bukan tak sah semayang, tak sah bercakap. Ni bukan cerita semayang, cerita pasal bahasa. Tak sah bercakap. Maksud tu, dia nak gimana? Tengok, siapa? Dia nak gimana? Tu duduk kejap minum-minum. Apalah, dia datang dekat. Dia nak gimana? Memang kena. Memang nak kena. Kau ni belajar bercakap kan ni? Tu bukan, itu domain ghaib. Orang tak ada kat situ. Macam mana nak cakap? Dia pergi sana, dia tengok naik kereta pergi sana, kawan dia datang. Nampak macam duduk naik motor dekat-dekat. Dua orang lah datang, dua motor dekat-dekat Jadi pun seorang pergi sini, seorang pergi sini. Dia sampai sini, dia pergi singgah kat kedai. Dia nak pergi mana? Baru kena, sebab dia tu tak ada kat situ. Dia nak pergi mana? Dia ada kerja. Engkau nak pergi mana? Baru kena, engkau ada kat situ. Maknanya bila dia kena dhamir khitab, kena ada kat situ. Jadi assalamualaikum, Nabi ada kat sini. Nabi ada kat semayang ke? Kalau tidak, tak boleh. Sebab tu kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana ada kita assalamualaikum? Kita nak selawat, kita bagi dhamir ka, engkau. Mana ada? Selawat sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semuanya dhamir ghaib. Ya Allah, berilah keselamatan, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi. Tak ada kat situ, betul lah, kena Allah telah merahmati dan Allah telah berselawat ke atas Nabi. Tak ada kat situ. Tapi bila ka, ada kat situ. Sekarang ni dalam tahiyat ada ka. Ka tu maksud ada kat situ. Mana kat situ? Tak sah dari segi bercakap. Ulama bahasa tak sah dari segi bercakap. Tak reti bercakap. Tapi ni semayang. Malah tak baca assalamualaikum, tak sah semayang. Tahiyat akhir. Mesti ada sebab. Ulama kaji. Rupa-rupanya kita kena rasa, kena tu maksud yang ni lah, rasa Nabi ada kat situ. Rasa Nabi ada kat situ. Tapi tak boleh, mana boleh Nabi ada kat situ? Nabi bukan ada kat situ. Bukan kat situ pun, dekat tempat kita baca. Maka gunakan seolah-olah Nabi ada kat situ. Sebab tu kita nak rasa macam tu. Seolah-olah lah ni, seolah-olah Nabi ada kat situ. Sejahtera-Mu wahai Nabi, sejahtera bagimu. Engkau dah sampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Engkau pesan kat kami macam-macam. Engkau sayang pada kami. Engkau risau pasal kami. Rahmat ke atas kamu ya Nabi. Redha bagimu, redha Allah bagimu wahai Nabi. Bukan kamu saja, wajib dan berkat atasmu dan ahli-ahli keluargamu. Rasa gitu. Sebab tu okay. Assalamu alaina pula. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau maksud dia punya erti dia macam ni. Assalamu alaina, sama lah juga. Semoga perlindungan ke, keselamatan ke, salam kan, selamat ke kan, sejahtera ke, boleh juga. Alaina, ke atas kami. Itu maksud dia, itu erti dia. Atas kami, wa ala, dan ke atas ibadillah, hamba-hamba Allah yang soleh, solehin. Itu yang terjemahan. Tapi rasa tak? Assalamu alaina, selamat, sejahtera, perlindungan ke atas kami. Berlindung, kami menerima perlindungan. Wa ala, dan ke atas ibadillah, orang yang hamba-hamba Allah, orang yang beribadah pada Allah, hamba-hamba Allah yang soleh, perlindungan. Boleh, yang ni tak apa, boleh rasa dengan terjemahan, boleh bahasa. Tapi yang dia nak suruh rasa bukan. Yang dia nak suruh rasa, ampun Allah atas kami. Maksudnya Allah mengampunkan kami lah. Ampun Allah atas kami, Allah akan mengampunkan kami atas segala orang yang terdahulu, dan orang yang dahulu pun Allah ampunkan, daripada nabiyin dan siddiqin, orang-orang yang benar, dan orang yang berjalan atas jalan mereka itu hingga hari kiamat. Maksudnya orang soleh lah tu, orang yang berjalan atas jalan mereka itu hingga hari kiamat. Jadi nak rasa macam mana? Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Rasa tu bahawasanya Allah ampunkan kita. Selamat kan apalah, Allah ampunkan para nabi. Memanglah tak apalah, para siddiqin dan semua orang-orang soleh Allah ampun. Tu masuk kita. Sebab na tu kita. Sebab kita sebut na, kita terus kata, kita sebut na, kita terus ingat soleh tu kita dan orang lain. Sebab tu orang yang soleh, dia akan terima berjuta bilion, trilion, tak kerti nak sebut dah, sampai situ saya kerti. Kalau kerti saya sebut dah ni, apa bilion kan, doa daripada orang yang sembahyang. Sebab tu soleh ni untung. Sampai kan tak payah nak harap ke anak. Kan kita sibuk anak-anak punya doa kan. Orang soleh, siapa sembahyang mesti doa untuk kita. Tu assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Lepas tu jadi orang yang soleh sangat untung. Sebab daripada 1000, kita tak lahir lagi, tak ada lah. Sejak kita lahir sehingga ke kiamat, orang yang sembahyang semua doa untuk kita.
Tu kata, tapi dengan syarat soleh. Macam mana nak soleh? Panjang lah sebab tu. Macam nak soleh? Adalah cara-cara nak soleh. Okey, habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi rasanya Allah ampunkan kita, Allah ampunkan kita macam Allah ampunkan nabi-nabi, orang siddiq dan orang-orang yang soleh lain, kerana kita orang soleh dan Allah ampunkan kita. Kita rasa macam tu. Rasa. Baca assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali lah tu kan. Yakni asyhadu an la ilaha illallah, maknanya ni tiada ma'bud yang disembah dengan sebenar-benar. Tiada asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar lah. Tiada penyembahan yang disembah dengan sebenar-benar, boleh juga. Tiada penyembahan yang sebenar-benar. Tiada jenis penyembahan yang sebenar-benar. Sebab ada jenis penyembahan macam-macam kan. Sembah kitchen tu, orang tembah patung, tu jenis-jenis penyembahan. Tapi tiada ma'bud, tiada jenis-jenis penyembahan yang disembah dengan sebenar-benar dalam langit dan bumi. Yang lainnya ialah Tuhan, yang lainnya ialah Tuhan yang wahdaniyah. Yang Tuhan tu je yang sembah yang sebenar-benar. Itulah sembah Allah Taala yang sebenar-benar. Tuhan yang wahdaniyah. Yang wahdaniyah ni Rumi apa dia tulis? Wahdaniyah ni esa lah. Sebenarnya wahdaniyah tu esa memang betul. Tapi sebenarnya detailkan lagi, esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada af'al. Rasa gitu. Yang ni kena ngaji tauhid juga. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, perbuatan Allah. Esa pada sifat Allah dan zat Allah. Tidak berbahagi-bahagi. Dan apa 5 ataupun 6 kam tu kena ngaji. Kam yang berbilang kena. Allah tidak berbilang-bilang. Maksud tidak berbilang, tak ada 2, tak ada 3. Semua orang tahu. Apa beza ahad dengan wahid? Ada beza. Wahid satu, ahad pun satu, tapi ada beza. Yang siapa nama ni? Yang bila darabah ahad bila kena tindih dengan batu, dia tak cakap wahid. Tapi dalam Asmaul Husna, nama Allah ahad juga, wahid pun juga. Dua-dua. Maknanya ahad dan wahid berbeza. Dengar je tu. Wahdaniyah tu. Ahad tu tidak ada 2. Wahid apa pula? Tidak berbelah bagi. Macam kita ni terbahagi, kita manusia, zat kita terbahagi, diri kita terbahagi dengan beberapa potongan. Ada tangan, ada kaki. Maknanya kita tak tunggal. Dan pula setiap kita pula ada urat, ada macam-macam. Allah tidak. Satu macam mana? Tidak macam kita yang berkatih, berbahagi-bahagi, berbahagian. Tu esa pada zat. Panjang lagi bab tu. Esa pada sifat pula, kita buat perbuatan, sifat kita pula berbeza-beza. Bukan satu, malah 2, 3, 4. Tapi esa pada sifat Allah hanya satu je. Allah tak ada 2 qudrah. 2 qudrah. Kekuatan Allah ada 2, tidak. Satu. Kerana satu dah sempurna. Itu ngaji tauhid lah. Dan af'al, perbuatan Allah juga adalah esa. Maksud Allah, sekali Allah buat esa. Dengan maksud semua ni adalah perbuatan Allah sejak azali lagi. Panjang juga bab tu. Jadi bila sebut Tuhan yang wahdaniyah, kena ngaji tauhid untuk faham maksud wahdaniyah tu. Tapi kalau tak faham wahdaniyah pun boleh faham sebab asyhadu an la ilaha illallah tu maksudnya asyhadu, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah ataupun tiada Tuhan melainkan Allah. Tak rasa apa pun. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Naik tu apa? Saksi tu apa? Mana kita boleh faham pun dengan terjemahan, dengan erti. Aku naik saksi tiada ilah, la ilah, tiada ilah. Ilah tu apa? Tuhan. Tuhan. Macam mana nak tolak? Saya sebut kan, yang kita nak tolak bukan berhala kan? Illallah, melainkan Allah. Allah tu apa? Nama ke? Ke Allah tu zat? Allah tu nama. Sebab tu bismillah dengan nama Allah. Zat yang macam mana? Zat macam kita ke? Kita zat juga. Dia faham tu dengan ngaji tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, kena ngaji 41 sifat. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 41 baru kita faham asyhadu an la ilaha illallah. Baru kita faham. Kalau tidak, kita akan faham terjemahan semata-mata dan kita tak tahu pun apa aku naik saksi tu pun apa benda pun tak tahu. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Apa dia? Tak ada lah, Allah lah Tuhan. Aku bersaksi lah, aku yakin Allah tu Tuhan. Bukan gitu. Faham ni bukan gitu. Tapi bab tauhid ni, nak faham ni bab tauhid. Jadi nak rasa apa sekurang-kurang, tiada ma'bud, tiada penyembahan yang sebenar-benar. Dan dekat langit ke kat bumi ke tak ada penyembahan yang sebenar melainkan sembah Allah. Tu dia nak rasa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ialah
Ialah tu bukan ialah. Macam mana? Ialah tu bukan ialah. Macam mana cakap? Ertinya, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Itu dia punya erti. Kan? Ada tulis erti tak itu? Tak ada? Ada? Yang lain dia tak bagi erti. Dia yakni, iaitu makna. Yakni tu makna lah. Tahu tak yakni tu makna? Ke tak tahu? Mim, ain, na. Bukan nun alif. Makna nun alif tu Melayu. Arabnya mim, ain, nun, ya tu. Yang tak ada titik kan? Jadi mim, ain, nun, kan? Jadi mim bari atas, ain tu mati, nun tu bari atas. Makna. Ya tu biar juga situ kan? Okey, makna. Kalau yakni, cuba nak macam ni. Boleh dekat tu. Tak iya kat depan tu kan. Jadi yang ni tulis erti pula. Maknanya ertinya, aku naik saksi bahawa tiada Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Jadi itu dia punya erti. Apa kita nak rasa? Kita rasa Nabi Muhammad tu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Tak boleh serap sangat, tak boleh nak rasa sangat. Rasa gitu-gitu aja. Habis tu macam mana? Nak rasa ni dia lah. Ialah tu bukan ialah ya. Bukan I-A-L-A-H. Bukan ialah tu yang apa? Macam mana? Ialah apa? Dia kata hubung tu lah. Macam mana nak buat ayat? Karin ialah seorang. Boleh tak? Kena ayat tu? Macam tak kena. Dia ialah apa? Nak buat ayat. Nak kataan ialah tu. Apa? Macam nak buat perkataan ialah. I-A-L-A-H. Ialah. Masa tu payah. Masa sekarang ni payah nak buat ayat. Cuba buat ayat. Satu guna kata ialah tu. Nama orang dia ialah apa? Bagi lah. Bantu lah. Ni bahasa. Saya ngajar bukan bahasa. Sebab tak kerti. Itu jam. Nak buat perkataan daripada ialah je. Ialah yang I-A-L-A-H tu lah. Ialah. Macam mana nak buat ayat tu? Dia ialah pengerusi. Boleh kan tu? Karim ialah, kalau nama Karim kan, Karim ialah pengurusi masjid. Boleh tu? Kena ke adalah? Ialah. Boleh juga kot. Kenalah juga kan? Kata ialah kat situ kan? Bukan ialah tu. Ni. Bukan. Ialah ni yang yang IA, yang dia tu. Dia tu. Kita bahasa Melayu kita sekarang, ia dengan dia sama. Dia seorang pegawai bank. Okay? Ia seorang pegawai bank. Sama? Dulu sama. Ia dengan dia tu sama. Sebab tu dalam kitab kita kejap ia, kejap dia. Kejap ia, kejap dia. Barang ia, barang dia. Ia sama. Sekarang lain sikit kan. Ia untuk binatang. Ia untuk barang. Untuk barang. Bukan manusia, ia kan. Dulu tak ada, sama je. Semua bantai je. Manusia tak manusia, semua dia, ia sama. Barang pun dia. Masa dulu. Sekarang kalau ia untuk barang kan. Untuk barang. Ataupun untuk bukan manusia. Kalau dia baru untuk manusia. Bahasa dulu sama je. Yang ia dia ni lah. Ia dia tu. Yang dengan maksud, sebab bahasa dulu ia dengan dia tu sama. Sekarang ia hanya untuk selain daripada manusia, dia baru untuk manusia. Jadi kita jangan ambil yang sekarang, ambil yang dulu. Bahasa lain dia. Jadi dialah. Bukan ialah ni, dialah. Tapi bahasa dulu dia dengan ia sama, ada guna ialah. Takut ingat ialah sebagai apa dia panggil? Penghubung ayat ke sendi ke, kata sendi ke, bukan. Ia lain, lah lain. Lah tu lah tambahan lah. Lah apa panggil? Lah tu lah tambahan. Lah imbuhan. Ia dia tu. Ganti nama ketiga. Baru teringat dah. Nama dia ganti nama ketiga kan? Ingat sikit-sikit lah. Masa dulu. Ganti ia yang ganti nama ketiga. Bukan ialah. Ialah bukan kan? Ia maksud dia lah. Jadi ia ni maksud kembali kepada Nabi Sebab kita bincang tentang Muhammadur Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat yang kedua ni. Riwayat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini riwayat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika tahiyat boleh je baca sama je dua-dua. Jadi ialah tu ia nabi tu. Ia nabi. Ia nabi, nabilah. Macam tu. Khatim penutup. Khatim tu kesudahan, penutup. Nabiyyin penutup segala nabi lah. Dan mursalin jamak daripada rasul. Rasul satu, mursalin rasul-rasul. Maksud penutup segala nabi dan segala rasul. Dan safiyah.
Safiyah. Safiyah ni pilihan. Safiyah. Sad tu. Bukan Safiyah. Sa tu sin. Lepas tu kalau Jawi baru syok sikit. Safiyah. Elok nama anak Safiyah. Safiyah pilihan. Pilihan maksudnya pilihan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi pilihan Tuhan sekalian alam, pilihan Allah lah. Lantikkan Allah, okay? Dan bukan pilihan, tu dia sebut pilihan pula. Tadi Safiyah, tu kata pengarang kita kaya dengan vocabulary. Kaya. Tadi dia guna Safiyah. Tu kerana dia guna pilihan pula. Safiyah sama. Kat situ lah pilihan. Dan pilihan daripada segala makhluk. Makhluk pun pilih dia juga. Memang pun Nabi kita memilih dia sebagai ketua, sebagai nombor satu. Allah juga pilih. Sebab Allah pilihlah kita pilih dia. Okey, habis. Itu yang nak rasa tu macam tu lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasa Nabi ni penghulu ataupun kesudahan, penutup segala Nabi dan Rasul. Dia juga pilihan Allah dan dia juga pilihan kita. Rasa gitu. Rasa sayang kat Nabi boleh juga. Sama lah tu. Rasa sayang kat Nabi. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selawat atas Nabi. Kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud selawat lah. Maksud selepas selawat tu. Kemudian maka meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin. Doa lah lepas tu. Doa yang panjang-panjang boleh, yang pendek boleh. Doa dirimu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ataupun riwayat lain, ala dinika wa ala ta'atik. Tu minta untuk diri sendiri. Minta untuk orang pun boleh, untuk mukminin mukminat. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat. Boleh macam-macam. Setelah tahiyat tadi tu. Lepas baca fil alamin innaka hamidum majid. Boleh nak baca. Kalau tak nak kama sallallahu ta'ala terus baca doa pun boleh. Cuma kalau jadi imam jangan panjang sangat. Panjang sangat tu macam mana? Malah sebahagian ulama kata panjang tu sampai kama sallallahu ta'ala sampai majid tu habis panjang lah. Baca doa saja dah melampau. Ada ulama kata gitu. Melampau tu masuk panjang sangat dah. Padahal memang disunatkan baca doa. Dan memang disunatkan baca selawat Ibrahimiyah. Dia baca selawat Ibrahimiyah. Dia baca doa. Ada hukum makruh. Sebahagian ulama kata makruh. Sebab panjang. Habis sebab jadi imamnya ni. Sebab panjang. Jadi macam mana? Pilih aku. Pilih. Nak selawat Ibrahimiyah, maksimum dia tu. Tu paling panjang lah. Kalau tidak, jangan selawat Ibrahimiyah. Kama sallallahu ta'ala Ibrahim, jangan. Habis tu baca doa terus. Dia ada banyak pilihan. Tapi kita biasa buat, tak baca doa, baca kama sallallahu ta'ala Ibrahim. Tu kesilapan kita dari segi aulawiyat. Bukan salah tak batal. Sebab sunat kan? Salah dari segi aulawiyat, keutamaan. Kita ambil yang mahal, kita tinggal yang lagi mahal. Yang cantik ambil, mahal pun ambil, lagi mahal pun ambil. Tapi sembahyang seorang, sembahyang imam tak boleh. Ataupun jadi makmum boleh. Makmum biar imam nak salam. Makmum boleh. Imam tak boleh ambil kat situ. Kesilapan ni kat situ lah imam. Dia ambil dia sampai dia kata kalau dia baca doa, dia baca kama sallallahu ta'ala Ibrahim, lepas tu dia baca doa, disalah dari segi memanjangkan. Makruh. Kalau dia kata kalau tu tak payah panjang lah, fil alamin innaka hamidum majid, dia rugi. Ambil yang mahal, tinggal yang lagi mahal. Yang sepatutnya bagi imam baca doa terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Bacalah doa apa pun. Yang pastinya janganlah sampai kama sallallahu ta'ala Ibrahim punya panjang juga. Pendeklah sikit. Pendek sikit daripada kama sallallahu ta'ala Ibrahim punya kepanjangan tu. Itu yang cantik sebenarnya. Sebab makruh hukumnya apabila kita baca at-tahiyatul mubarak tu sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad berapa saat? Agak-agak berapa saat? 20? Kira lah sendiri. 15 saat. Kalau tak betul pun kira. Yang penting nak bagi tu kaedah. Yang lain tu kira sendiri. 15 saat baca at-tahiyah sampai wa ala ali Muhammad. 15 saat. Maka dia boleh baca doa ke apa-apa ke kama sallallahu ta'ala ke apa sahaja nak baca, jangan lebih 15 saat. Imam. Jangan lebih. Maknanya dia kena 14 saat, 13 saat. Maknanya kalau 15 saat baca tahiyat yang wajib dengan wajib tadi, yang rukun tadi, 15 saat, maknanya jangan lebih 30 keseluruhan. Cantik 28, 27, 26 cantik. Jadi macam mana nak baca kama sallallahu ta'ala Ibrahim dengan doa? Memang tak boleh doa panjang, kama sallallahu ta'ala Ibrahim pun panjang. Maka dia kena pilih satu. Nak pilih mana antara salah satu? Ramai orang pilih tak baca doa. Sedangkan yang afdalnya tinggalkan kama sallallahu ta'ala Ibrahim. Kenapa jadi afdal gitu? Kerana ada pendapat dhaif.
Dalam mazhab-mazhab yang lain, mazhab 4 lah, mazhab yang lain dhaif lah, tapi bukan yang mutamad, yang dhaif mengatakan siapa tak baca doa tak sah sembahyang. Ujung. Tapi tak ada pun mana-mana mazhab, mana-mana ulama kata kama sallaita ala Ibrahim tu wajib, kalau tak baca tak sah, tak ada. Jadi mana yang nak penting kan? Ulama tu kata tak sah, tapi kita tahu tu sunat. Jadi kita raikan yang kata kalau tak baca doa tu tak sah. Tapi kita pergi rai yang kata semua kata sunat. Kama sallaita ala Ibrahim tu semua ulama kata sunat. Tak pandai rai kita. Macam itulah. Tok guru besar datang sini, kawan kita dekat sini, duk rai kawan, tok guru dia biar. Macam itulah umpama. Dosa ke? Tak dosa. Kurang. Okey. Okey. Kemudian memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu. Memberi salam pada pihak kananmu dan kirimu, kanan kiri bagi salam. Okey. Maksudnya hai segala saudaraku. Apa yang kita nak rasa masa kita bagi salam? Kita rasa lega dah tak payah sembahyang dah lepas ni. Itulah rasa. Itu jahanam sembahyang kita. Leganya habis satu bala. Balik habis satu beban. Oh, bestnya lepas ni lambat lagi nak sembahyang satu lagi. Tu kita rasa tu jahanam tu. Patut kita rasa macam ni. Macam mana kita rasa? Ketika memberi salam pihak kanan dan pihak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, kita dah bahas baru ni, iaitu kita sunat niat bagi salam kat orang sebelah, bagi salam kat malaikat, bagi salam dekat jin, bagi salam dekat orang sebelah sinilah. Kalau belah sini bagi salam kat orang sini samalah, ataupun jawab salam dengan orang sebelah sini kan, yang kita dah bahas sebelum ni. Jadi bila kita bagi salam untuk dia, maknanya tu orang ataupun makhluk, kita bagi salam kat dia. Niatnya. Okey, jadi maksud salam tu adalah salam sejahtera atas kamu. Assalamualaikum, selamat sejahtera lah ke atas kamu. Tu maksud assalamualaikum. Jadi yang kita ucap ketika penutup solat. Jadi maksud ataupun yang kita nak rasa ketika kita bagi salam tu, nak rasa bagi salam assalamualaikum, niat nak bagi sebelah-sebelah. Tapi rasa macam mana? Rasa dia macam ni. Hai saudaraku. Oi, maknanya bukan ni je. Ini sebagai wakil aja, termasuk yang dekat luar-luar. Tapi termasuk juga dalam ni. Hai saudaraku, saudara assalamualaikum, saudara assalamualaikum. Kan? Saudara tu, kan? Kamu sejahtera dari kejahatanku. Jangan risaulah saudara-saudara. Rasa gitu lah. Kamu akan terselamat daripada kejahatan aku. Maksudnya aku tak akan buat jahat dekat engkau. Gitu. Dan khianatku, wahai saudaraku, kau jangan risau, aku takkan mengkhianati engkau, menyusahkan engkau, takkan. Kau akan selamat daripada pengkhianatan aku. Kau akan terselamat daripada pengkhianatan aku. Dan bila aku keluar daripada masjid, semua yang dekat luar tu jangan risau, kau akan terselamat daripada kejahatan aku dan daripada khianat aku. Dengan maksud semua adab-adab, perasaan, fikiran yang kita rasa tadi, faham ni daripada beberapa hari lepas ni, yang kita bahas, yang tiga tu sampai sekarang ni, semua tu panjang tu, berjam kita bahas tu. Rasa kena rasa ni. Setelah semua tu aku dah rasa ketika dalam sembahyang, adabnya, perasaannya, fikiran aku rasa ketika dalam sembahyang, dalam melakukan perbuatan-perbuatan solat dan perkataan-perkataan solat, akhirnya aku nak keluar sembahyang. Ketika aku nak keluar sembahyang ni, aku nak beritahu kat semualah macam-macam aku duk rasa-rasa ni. Jadi dengan perasaan-perasaan tadi tu, jangan risau, aku takkan buat jahat dekat korang, aku takkan mengumpat korang. Senang cerita, engkau tak akan susah kerana aku. Itu kita nak rasa. Sebab apa kita dah rasa daripada awal. Masa takbir tu rasa apa? Surrender dengan Allah, kan? Ingat awal-awal kan? Angkat takbir, caranya berbetulan dengan telinga, dengan cuping telinga ni, berbetulan. Angkat, sebut Allahu Akbar, muqarana, qasat ta'arud ta'yin. Dan ketika angkat, hendaklah rasa diri tu kecil, surrender. Macam orang nak kena tembak, surrender, angkat tangan, surrender, rasa surrender. Kemudian baca Fatihah, kena rasa ni. Kemudian merukuk, aku rasa aku ni hina, kan? Ketika i'tidal, sujud, aku rasa lagi hina. Sebab aku meletakkan tempat keluar najis lagi tinggi daripada otak aku yang cerdik ni, tapi tempat keluar najis lagi tinggi. Hinanya aku. Kan rasa benda tu? Ketika aku baca Rabbi fili warhani wajibur ni, rasa. Dah nak habis dah ni. Jangan risau. Aku dah rasa macam-macam dah tadi. Korang semua akan selamat daripada kejahatan aku.
Maknanya takkan buat jahat dengan orang. Kalau apa sembahyang zahir batin. Inilah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini solat dapat mencegah perkara keji dan munkar. Inilah dia. Kena dalam, kena batin. Kalau tidak, tak jadi. Jadi maknanya orang yang mendirikan solat dengan sebenar-benar dan melakukan berapa jam? Sekali ngelahap. Dan melakukan hak solat zahir dan batin. Hak solat zahir, rukuk cantik, sujud cantik, semua cantik, baca cantik, semua cantik. Hak zahir. Lepas tu hak batin dalam tu, rasa apa ketika buat tu hak batin. Selesai sempurna zahir dan batin, sempurna melakukan hak-hak zahir dan batin, maka semua orang akan terselamat daripada dia. Bahasa lain, dia tak akan buat jahat dah. Maka dia, sebab itulah solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Habis karamah ni panas. Tak lama lagi lah. Hari apa? Satu hari apa? Ngelah lah. Saya lah lepas ni. Sekali lagi lah. Agaknya lah. Tak ingat kalau ada dua-dua lah. Tapi tak lama dah. Dah start kemas, dah packing barang lah. Oh kan, lah sebelum kita yang terakhir adalah kadang-kadang kita baca daripada awal. Kita baca daripada ni, pesan Tok Guru lah. Kita baca daripada awal bab rasa ni, bab rasa kan. Zikir rasa, zikir baca rasa tu daripada awal tu. Muka surat apa lah rasa? Muka surat 36 rasa. Ataupun lebih kurang 36, 37 yang rumi tu. Lepas tu pakaian sembahyang tu 38. Lepas tu ilmu kan, ilmu kaifiat sembahyang, rasa semua rasa, ikhlas. Lepas tu zikir rasa semua tu kita duk buat dan master masuklah zikir kita subhanallah semua rasa lah juga sepatutnya. Alhamdulillah sepatutnya rasa juga. Allahu akbar, la ilaha illallah rasa sepatutnya. Dek semua rasa, sama ada dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Tapi tak datang perasaan tu. Tak datang perasaan. La ilaha illallah tak datang. Subhanallah tak datang. Duk sekadar paksa rasa, tak boleh rasa, tak datang. Sebab rasa ni datang sendiri. Perasaan rasa berdosa tak datang. Astaghfirullahalazim tak datang rasa berdosa. Mulut sebut ingat dosa, tak rasa bersalah. Oh, jangan. Gitu manusia. Paksa tak boleh rasa. Rasa ni ingat senang. Tak rasa. Walaupun astagfirullahalazim beribu kali. Kita sunat. Nabi SAW pun 100 kali. Setengah riwayat kata 70 kali sehari. Nabi maksum. Kita banyak buat dosa. 100 kali tak sampai. 3 kali 5, 15 kali lepas sembahyang. Baru 15. Nabi 70, setengah riwayat kata 100. Minta ampun. Tapi tak apalah, satu hal. Satu lagi, rasa tu tak ada. Masa cakap astagfirullahalazim tak ada rasa. Subhanallah tak ada rasa. Maha suci Allah tak dapat rasa. Kesucian Allah itu, maha tinggi Allah tak dapat rasa. Segala puji bagi Allah tak ada rasa. Duk sibuk kita duk puji orang, duk puji kita je rasa lagi. Tak ada rasa puji. Semua pujian tu kembali pada Allah, tak rasa pun. Allahu Akbar tak ada rasa. Allah maha besar. Duk rasa diri kita besar, kerja besar, semua besar yang lain. Allah jadi kecil dah pula. Rasa tak ada. Tapi tetap kena teruskan zikir tu, tetap kena teruskan. Kerana pesan Tok Guru ni, kerana kadang-kadang bila kita buat dosa baru datang perasaan dosa. Perasaan tu datang ketika buat dosa je, ataupun lepas buat dosa je, Allah rasa perasaan berdosa ketika-tengah buat maksiat ataupun selepas buat maksiat. Baru datang perasaan berdosa, perasaan bersalah waktu tu. Sedangkan ketika astagfirullahalazim tu datang perasaan bersalah, tapi tak datang. Tapi bila tengah buat dosa, tiba-tiba datang. Dosanya aku datang tu. Sebenarnya yang datang tu adalah berkat, barakah daripada zikir. Orang yang tak berzikir, dia minum arak, tak rasa. Gok, tak rasa dosa. Dia tahu berdosa, tapi rasa dosa tak ada. Orang yang berzikir, paling kurang zikir dalam sembahyang. Paling kurang zikir-zikir yang kita dah buat lepas sembahyang, yang simple-simple tu. Masa nak minum arak, confirm rasa berdosa. Tak saya try. Mana boleh? Tak saya try lah. Silap. Mana boleh? Tak boleh lah try. Tak boleh buktikan lah yang tu. Maksudnya, mesti jadi gitu. Mesti jadi gitu. Dia akan rasa berdosa, ya Allah berdosa. Tapi minum juga, dosa pun dosa lah. Tapi rasa tu ada.
Rasa berdosa sangat sebab zikir dia tadi. Sebab zikir dia. Orang yang memang tak pernah zikir, dia tak rasa dosa, tapi dia tahu orang Islam ni, dia tahu berdosa ni, tapi gok minum. Orang yang berzina dalam keadaan dia tak ada zikir, dia tak rasa dosa. Tak rasa ni, cerita rasa ni. Tapi orang yang ada zikir, orang paling-paling pun dalam semayang zikir, janji namanya zikir lah. Bila zikir bukan ayat Quran tu zikir lah. Malah sebagian ulama kata sebab afdal zikir, Quran lah afdal zikir, termasuklah Quran kalau macam tu. Bila berzina, bermaksiat, rasa berdosa. Sama ada sebelum atau selepas ataupun tengah, tak kisah, janji terasa dosa. Itulah zikir tu, ataupun zikir apa-apa yang kita nak buat bacaan tu yang rasa tu. Jadi jangan risaulah baca Quran tak ada rasa, buat zikir tak ada rasa, jangan risau. Dia akan datang bila nak buat dosa. Kita tak kata dah buat lah, nak buat tuk rasa berdosa, dapat cegah. Berkat barakah daripada zikir tu. Antara lain Allah bagi perasaan tu setelah ketika berzikir tak ada rasa, baca Quran tak ada rasa. Tapi bila buat dosa rasa, antaranya Allah nak bagi, Allah nak pelihara kita, perasaan tu Allah tak bagi. Waktu itu Allah nak pelihara kita daripada penyakit hati. Kerana kalau kita baca zikir, rasa. Zikir, kita akan dapat penyakit hati. Belagak ke apa ke. Wah, best betul zikir. Jom zikir. Kau tak rasa ke? Dia jadi lain macam. Sebab zikir sedap, zikir rasa. Dia akan jadi, boleh jadi kita lah. Boleh setan boleh masuk ke situ. Jadi Allah tak bagi. Allah bagi bila? Bila nak buat dosa. Baru terfikir ke nak buat dosa. Sebab bila kita kata orang kita ni, kita tak buat dosa, nak terfikir dosa, nak buat, terfikir, terniat, datang rasa bersalah. Tak buat. Itu adalah zikir punya rasa. Tapi yang terbaik ketika zikir tu rasa. Tak boleh buat macam mana? Jadi teruskan dengan zikir. Malah seafdal zikir adalah kalamullah. Masuk kita keramat orang semayang. Karamah orang semayang. Karamah maksudnya orang semayang ni ada keramat dia. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah tu 1000 kali lagi baik pada karamah. Kita panggil keramat kan. Karamah. Istiqamah tu lebih hebat, lebih baik daripada 1000 karamah. Kan kita tahu kan, Syekh Abdul Qadir Jilani, ketua para wali, dia keramat, banyak keramat lah kita panggil. Kita tengok nanti apa maksud keramat, apa maksud irhas, apa maksud ma'unah, apa maksud mu'jizat, apa maksud istidraj dan sebagainya. Kita tengok nanti. Mana ni tak jumpa ni, ya Allah, nak tanda ni mana ni, balik ke apa. Yang Jawi je bila nak tanda je memang dia akan jadi lari hilang mata daripada habis kan. Ketahui olehmu sunat hayah, bukan? Kemudian maka meminta doa bagi dirimu, kan? Aduh, sejahtera. Bahawasanya bersabda orang yang sembahyang itu 3 karamah. Tu dah jumpa. Hasan Basri kata. Okey, tangguh dulu. Bila kita nak tengok berkali lagi untuk kita bajet masa kita. Sekali lagi rasanya kan? Ke berapa kali? Tak tahulah. Entah, tak tahu. Hari Sabtu. Ya, betul. Lepas ni ngelah hari Sabtu yang terakhir penutup. Hari Sabtu malam yang terakhir. Lepas tu lambat kita nak jumpa ni. Lepas ni payah dah nak macam ni. Tapi hari Sabtu tu juga ada subuh juga. Penutup kitab apa? Ujung ni Bahjatul Mardiyah. Penutup Muhafiq Masbuk habis khatam lah. Tapi tak khatam lah musalli. Khatam Bahjatul Mardiyah. Hari pagi Sabtu khatam, ngelah lah habis lah ni. Lepas tu malam tu Majlis pelindung Muta Musalli terakhir. Lepas tu memang lambat lagi lah. Tak 1 bulan 6, 2 bulan 6, 3 bulan 6, 4 bulan 6, tak tahu lambat lagi. Lepas tu sekali 2 kali je boleh nanti. Tak ada lah. Sekali lagi untuk kali ni. Subuh dengan lah. Kalau ikut jadual gitu. Hari ni hari Khamis, Jumaat, lusa. Habis. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.